Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini kita nak cerita tentang satu topik yang paling interesting. Anda sekalian yang sudah bersedia, apa khabar semua? Saya akan berceritakan dengan satu lagi topik yang anda akan dapat manfaat yang cukup baik, insyaAllah. Dan sementara tu kita tunggu kawan kita masuk dulu sambilan kita share dan kita like dan kita love everyone. Okey, boleh tak? Dan seperti biasa saya ingin mulakan dengan Al-Fatihah, umul kitab kita. Dalam beberapa saat ni kita sedekahkan kepada family kita, kepada jiran kita, kepada para pekerja seperti biasa, doktor, nurses dan semua yang jaga hospital, sehinggakanlah orang yang kutip sampah, termasuk polis, jaga lampu, jaga elektrik, jaga air dan sebagainya, dan seluruh rakyat Malaysia ataupun jiran-jiran kita dan semua sekali. Okey, Al-Fatihah. Walaupun amin. Okey, insyaAllah hari ini kita dapat satu lagi ilmu berkenaan dengan simptom gastrik. Boleh. Hari ini bapak pada gastrik pun kita nak cuba selesaikan. Ramai orang bertanya macam-macam jenis penyakit, tapi kalau you boleh ikut yang ni, cuma saya nak bagi nasihat dan nak bagi sikit warning kepada anda. Kalau you nak ikut topik yang saya cerita hari ini, anda kena betul-betul buat keputusan yang serius dan benar-benar nak dapat manfaat dengan ikhlas, dengan betul-betul istiqamah. Kalau tidak, program yang saya nak cerita ni cuma akan jadi teori. Faham teori tak? You dengar sedap, saya boleh cerita bagi you seronok, tetapi sebenarnya ramai orang dia tak dapat maintain, maksudnya pertahankan selama mungkin. Namun saya percaya sebahagian besar daripada anda yang dah banyak sangat dah cari rawatan alternatif ataupun rawatan doktor ataupun rawatan daripada homeopati dan sebagainya, termasuklah bekam dan sebagainya, itu semua bagus. Cuma kalau benda tu berhasil, alhamdulillah. Cuma kalau yang masih tak berhasil, sampai hari ini dah bertahun-tahun masih lagi tak dapat jawapan, boleh tak saya bagi satu cara yang paling saya minat dan saya bukan paksa, saya suruh juga pesakit saya ikut, walaupun keadaan mereka tu kadang-kadang dah, sebahagian tu dah berat badan dah turun disebabkan sakit kan, tapi masih lagi saya suruh buat. Okey, jadi topiknya semua dah boleh ingat ni, namanya apa? D&D fasting. Fasting semua orang tahu kan, berpuasa, tapi bezanya dengan D&D fasting ni tak jauh daripada berpuasa biasa. Cuma saya nak tanya anda, siapa yang biasa berpuasa di sini? Angkat tangan cepat. Maksudnya puasa luar daripada bulan Ramadan. Okey, takkanlah saya tanya ni untuk mereka yang tak puasa bulan Ramadan, betul tak? Yang saya kata ni hari-hari biasa ataupun hari-hari yang termasuk puasa sunat, semua tu dikira dalam puasa D&D fasting ni. Boleh tak? Cuba you tulis kat sini. Saya nak tengok berapa ramai orang puasa di luar daripada bulan Ramadan. Okey. Dan kalau boleh di luar daripada you punya puasa sunat tu pun. Okey. Ini nak membuktikan ada satu lagi teknik yang kita tengok orang barat sekarang bekerja-kerja nak buat. Bekerja-kerja sampai ada banyak buku ditulis. Sampai ada trending dah. Maksudnya ada macam budaya baru pula. Dulu masa 1400 tahun dahulu, 1400 tahun yang lepas, masa Rasulullah SAW bawa cerita tentang puasa, suruh kita wajib puasa, lepas tu ada puasa sunat, kita anggap itu semua cuma untuk dari segi keagamaan sahaja, tapi sebenarnya tidak. Hari ini kita nak fokus selain daripada keagamaan, selain daripada tujuan untuk kita, kewajipan kita nak cerita macam mana untuk mempertahankan imuniti kita. Sebab zaman sekarang orang tak cerita lain, semua nak dengar pasal imuniti saja. Tapi jangan anggap cuma untuk imuniti ya. Yang saya nak cerita ni, yang baik sekali ialah ramai orang juga yang nak kuruskan badan, sampai hari ni tak boleh kuruskan badan. Boleh tak saya share? Boleh Baik. Topping surgeon tu cukup tak cukup? InsyaAllah boleh. Okay? Tapi kalau dia buat apa yang saya cerita ni, mereka juga akan dapat manfaat. Ramai daripada anda dah pandai pun, cuma saya nak ceritakan pada mereka yang belum lagi faham.
Kenapa? Nombor satu, saya cerita sekarang, ada 3 sebab utama kenapa kita kena rajin berpuasa. Okey, tetapi puasa hari ni saya nak cerita ada sikit modifikasinya kerana tak semestinya you kena puasa hari-hari. Tetapi you boleh puasa hari-hari. Macam mana tu? Saya ulang. You tak perlu puasa hari-hari tetapi you boleh berpuasa hari-hari. Macam mana tu? Dengar ya. Tapi saya bagi manfaat utama dahulu. Okey, banyak berpuluh-puluh manfaat berpuasa ni daripada sudut mental, fizikal dan emosi dan rohaniah. Ya, nombor satu ialah yang tidak lain tidak bukan ialah dari sudut kesihatan ya. Saya fokus pada kesihatan ialah untuk membetulkan metabolic syndrome kita, metabolic problem kita. Metabolic syndrome ni maksudnya penyakit-penyakit seperti diabetes itu diiktiraf sebagai penyakit metabolik. Metabolik ni maksudnya metabolisme badan kita, penghadaman kita, pencernaan, penggunaan zat-zat makanan, macam mana kita berfungsi, gunakan, keluarkan hormon, enzim dan sebagainya itu the whole system is metabolic. Kalau metabolic ni salah, maka keluarlah penyakit, terutama sekali type 2 diabetes. Jadi anda sini selain daripada belajar untuk kuatkan imuniti dan untuk kuruskan badan, ini yang saya nak fokus, anda juga dapat manfaat untuk diabetes, manfaat untuk high blood, ni semua metabolik. Untuk penyakit-penyakit jantung ya, penyakit-penyakit lemah jantung, penyakit high blood, apa saya kata tadi, dan ada sebahagian besarnya untuk mengurangkan kolesterol. Termasuk nombor 2, nombor 2, kegunaan DND fasting ataupun fasting lah, puasa secara amnya ialah untuk mengurangkan inflamasi dan mengurangkan infection dan meningkatkan immunity. Wah, macam mana ni? Banyaknya keuntungan kita. Dia mengurangkan inflammation, baguslah kan. Jadi kalau kita ada jangkitan apa-apa, dengan berpuasa dia boleh mengurangkan inflamasi dan juga menaikkan immunity. Dia meningkatkan immunity secara yang cantik. Immunity ni walaupun banyak saya pun cerita, ramai doktor-doktor lain pun cerita, banyak lagi pakar-pakar, you pun dah baca dalam internet semua. You jangan salah bulan. Secukupnya saja. Immunity tak boleh terlalu tinggi sampaikan dia over. Kalau over immunity itu dipanggil sampai jadi ada penyakit nama autoimmune. Terlalu attack, terlalu kuat sangat sampaikan dia terlupa diri, dia boleh sampai attack kita punya sel sendiri. Itu dipanggilkan over, immune system kita tu overdrive. Kalau underdrive ataupun tak kuat, itu memanglah cari penyakit, betul tak? Baik, itu nombor 2. Dah cukup? Bersatu metabolic syndrome kita boleh luluskan, kita boleh leraikan. Nombor 2 dari segi inflamasi, dengar. Dan nombor 3, ramai orang lupa. Apa minat saya selalu tentang apa? Saya kata tentang stres kan, betul tak? Saya punya topik yang paling saya minat ialah stres kan. Bererti apa kaitan dengan berpuasa? Kenapa saya letakkan perkataan DND fasting ni? Sebab apa? Kalau you ikut betul-betul fasting yang boleh kita buat hari-hari tanpa kita sedar pun, saya ulang, kita boleh buat fasting tanpa kita sedar, dahsyat tak? Maka you boleh mendapat satu lagi yang dinamakan hormon happy you boleh meningkat. Dia orang putih panggil apa? Mood elevation. You akan naikkan semangat supaya tak sedih sangat. Bahkan zaman-zaman PKP ni kan, zaman-zaman MCO ni kan, kita betul-betul kena, yes, siapa kata tadi, puasa putih dalam bulan Syaban ni, ya, hari semalam, hari ni dan besok, betul tak? Dan juga hari Khamis dan hari apa? Hari Isnin tu kan. Itu sebahagian daripada yang saya nak cerita ni. Sebenarnya kita dah buat pun sebagian besar daripada anda, tetapi ramai orang masih lagi belum. Tak semestinya kalau you tak boleh buat Isnin dengan Khamis tu, you gagal dalam program saya nak cerita ni. Baik, kita habiskan. Yang penting ialah kita, nombor 3 tadi ialah untuk mengurangkan kelesuan mental. Mental kita ni zaman-zaman sekarang ni cukuplah. Saya dengar cerita semalam tak salah saya, Cik Najmi Nordin. Kebetulan dia ada kaitan dengan saya lah kan. Cik Najmi dia jadi COO kepada Cosmo Point. Dia cerita masalah education. Ramai mak bapak sekarang dah risau anak-anak mereka tak boleh pergi sekolah atau macam mana jadi lepas pergi sekolah. Lepas tu yang dah graduate sekarang ataupun yang tengah study nak habis pengajian tinggi semua tu,
masalah pekerjaan, ya, macam mana mereka nak support diri mereka dan sebagainya. Jadi saya faham ekonomi akan menurun sampai -1, -2 nanti. Berita-berita ni adalah fakta, bukan direka-reka, kan, kita boleh tengok sendiri. Namun walau macam mana kita punya stres pun, macam mana kita punya rasa tertekan pun, kita terpaksa melaluinya. Jadi cara apa? Ini yang dinamakan DND fasting. Dah bersedia semua? Magic of fasting semua orang pernah dengar, pernah faham, daripada ustaz-ustaz pun dah cerita, daripada doktor-doktor pun cerita. Tapi bila kita nak jadikan dia sebagai budaya hidup, semoga kita dapat, hari ini kita cuma fokus 2 je. Tingkatkan imuniti, daya tahan, perisai badan. Nombor 2, menguruskan badan ataupun menghilangkan kegemukan. Nak tak nak? Dulu saya nak buat Slim for Life program, datang COVID, program tu pun terbengkalai. Tapi saya rasa online ni pun you boleh ikut sikit-sikit, ya. Baik, ready? Cara untuk you amalkan DND fasting. Okey? Cara yang paling mudah ialah, ingat, untuk you menjaga berat badan dulu. Jadi berat badan tu kalau boleh mestilah ketinggian tolak 100. Saya ulang lagi sekali. Ketinggian dalam berapa? Dalam sentimeter tolak 100. Itu sebagai panduan. Contoh kalau saya 160, katakan 67, 167 sentimeter. Berapa? Tolak 100 tinggal berapa? Cepat. 167 tolak 100 tinggal 67. Jadi 67 itulah kilogram yang harus kita jadikan panduan supaya tidak lari jauh daripada situ. 1-2 kilogram over tak apalah, 1-2 kilogram under pun lagi bagus, no problem. Katakan puan-puan dan tuan-tuan sekalian, terutama sekali puan-puan yang lebih risau ni pasal apa, bila dia naik pada anak lebih daripada 2, dia dah naik 2 kali lipat kat perut. Kalau anak 4, dah 4 kali lipat kat perut. Dah pula pakai baju kelawar tu, siapa nak nampak, kan? Pakai jubah selalu, kan? Itu bukan excuse untuk kita berlipat-lipat di bawah sana. Kita kena, saya pun ada juga 1-2 lipat, tetapi insya-Allah kita pertahankan. Tidak ada sebab kenapa, sebab you anak banyak ke, ataupun you perempuan ke, sebab lemak kena lebih ke, itu bagi saya cuma excuses. Bahkan orang perempuan lagi kena jaga, sebab apa? Lemak-lemak mereka tu kadang-kadang jatuh ke tempat-tempat yang tak berapa betul. Maksudnya kat perut, biasalah kan, kadang-kadang dia jatuh sampai kat pinggul dan sebagainya. Jadi kena jagalah supaya anda bukan saja dari segi keterampilan you, tapi dari juga kesihatan yang saya kata tadi. 3, ya. 1 untuk metabolik penyakit, 2 untuk inflammation dan lawan virus dan juga kuatkan daya tahan, dan nombor 3 ialah untuk bagi kita punya minda jadi sihat walafiat dan mood kita selalu happy. Jadi orang kata apa, up always. Okey, so nombor 1 berat badan. Dah tahu semua berat badan masing-masing, apa dia punya targetnya, dah tahu belum? Okey, baik. Nanti kalau saya buat cerita at the end fasting ni, you akan turun, dan kadang-kadang you akan turun lebih banyak daripada yang you expect. Seronok lah, kan? Tetapi setengah orang marah pula kat saya. Doktor, saya tak naklah kurus sampai macam ni. Saya kata sabar dulu. Dulu you gaduh tak mau kurus. Sekarang bila dah kurus, you gaduh kurus sangat pula. You jangan risau. Kurus tu tak akan kurus sampai you hilang badan you. Tak mungkin lah, tak logik pun, kan. Cuma you nampak macam kurus sangat pula. So yang penting kita jadikan hilangkan kegemukan tu dulu. Okey, ready? Ni caranya. Ready? Nombor 1, hari biasa. Dengar hari biasa? Pagi bangun, ni hari yang tak puasa siang, ya. Yang tak puasa siang. Hari biasa-biasa, katakan kita orang yang tak puasa sunat pun. Okey, tengok dulu apa jadi. Number 1, pagi mestilah air 500 ml. Kopi ni, nota ni. Bermula dengan garam dulu. Okey, calit 2 garam, 1, 2, minum 500 ml. Ikut elok-elok. Okey, dan sehari suntuk air adalah multiply by 30. Darab dengan 30 mil. Faham tak faham? Kalau saya 60 kilogram, saya darab dengan 3, jadi berapa? 1,800 mil air. Air putih bersih seharian, daripada pagi sampai malam. Caranya, setiap 500 mil, contoh katakan air 500 mil, you kena mula dengan garam dahulu. Bila dah habis 500 mil,
you calit lagi 2 kali garam ni masuk dalam mulut atas lidah, biar masin, minum lagi. So kalau you ambil 3 botol 500 berarti you calit 6 kali. Faham semua tu? Perempuan yang 50 kg tu 50 kali 3 1500. Minimum air masuk dalam badan. Okey. Dah? Okey, ni hari biasa. Lepas tu selalu saya kata apa? Sepagi penuh ambil cuma buah-buahan saja. Tak kira berapa jenis buah, tapi paling kurang 2 hingga 3 jenis. Ikut? Okey. Ini dah habis siang, sampai tengah hari nak makan nasi boleh. Lepas tu ni fasting ni, kita masih cerita DND fasting. Lepas tu makan cuma lebih kurang senang cerita 2 genggam nasi. 2 genggam nasi. Cukup tak? Okey, yang makan nasi. Kalau tak nak makan nasi, makan ubi 2 genggam juga. Cukup tak? Mestilah tak cukup kan, you kena letak sayur dan sebagainya. Tapi yang lebih penting bukan 2 genggam nasi, ubi, ke kacang semua tu, tetapi yang penting ialah sayurnya tu. So sayur senang, tak usah fikir gram-gram dan sebagainya. You makan sekurang-kurangnya sama banyak dengan you punya genggam tu. Kalau sini 2 genggam, sayur pun mesti 2 genggam juga. Untuk orang biasa, okey, 2 genggam sayur. Minimum, lebih sampai 3-4 genggam pun tak apa, tak ada masalah. Okey, dah. Okey, nak bubuh kuah apa-apa, no problem. Asalkan tak ada 3 perkara, 3 bahan. Semua boleh ingat? Apa dia? Cepat. Sugar, susu, gula, susu dan daging. Ramai orang akan tanya nanti saya tentang daging, saya nak habis cerita sekarang juga. Daging ni bagi saya diiktirafkan asalkan dia ada mata, dia ada kaki, asalnya tu, contoh apa? Cepat. Kalau ayam ada mata ada kaki tak? Yes. Okey. Kalau ada mata atau ada kaki tak boleh. Untuk you nak ikut formula saya ni. Contoh kalau ikan boleh tak? Cepat. Ikan ada mata walaupun dia tak ada kaki. Alright. So apa-apa yang boleh bergerak, yang berjalan, yang asal daripada binatang, you slow down dahulu. Okey, sebab you nak dapat manfaat yang maksimum. Baiklah, petang you dahaga ataupun you lapar, bila dahaga je anytime air. Dan air saya cerita tadi air kosong, tetapi sekarang saya dah nak bagi peluang untuk you ambil apa saja jenis air asalkan dia natural. Termasuklah air kelapa muda dengan isi, dengan jus, semua jenis jus buah-buahan boleh, daripada mango, nanas, orange, semua you boleh. Okey, nak buat daripada jambu ke apa, silakan. Dengan syarat tidak ada gula. You nak kurus tak? Ni semua ni, nak kuat tak badan kan? You jangan risau, you akan dapat manfaat ni lebih daripada yang saya bagi ni. Tengok-tengok muka nanti jadi cerah, jadi aura, you bersemangat, jadi awet muda. Okey, baik, sambung. Pukul 4 lapar, selalu duk makan apa? Roti canai pula. Ya, memang kadang-kadang kita balik kerja, kita makan roti canai dan sebagainya kan. Tapi hari-hari COVID ni, kita tak boleh keluar pada rumah, memang kita akan lagi lapar. Rupanya duduk kat rumah ni lagi lapar, betul tak? So, tapi kalau you tak puasa, you boleh ambil bahan-bahan yang berbentuk ubi-ubi, macam ubi keledek, ubi kayu, ubi kemili, apa-apalah. Kalau you boring-boring, you ambil jus lagi sekali ataupun potong buah-buah, no problem. Okey, makanlah pukul 4 dan sampai pukul ni lah, lepas-lepas asar nak makan sikit, lepat pisang ke apa-apa tu, no problem, dengan syarat no gula. Okey, nak berbuah honey anytime boleh. Honey is very good. Okay, green tea boleh, no problem. Kosong tak ada gula. Ambil 1 kilo pun, 1 liter pun tak apa, no problem. Campur madu boleh. Boleh sangat-sangat. Saya baru cerita tadi. Lagi sampai malam, katakan lepas maghrib, selalunya orang Malaysia pula, orang Islam terutama sekali, kalau orang Cina sebelum waktu maghrib kita, dia orang nak makan habis dah kan. Dalam pukul katakan 7.30 kan, you dah habis maghrib tu, you nak jamah makan malam, silakan. Sama juga. Apa yang penting, you kena ambil banyak sayur-sayuran. Saya kata tadi kalau 2 genggam nasi paling tinggi, you kalau boleh ambil at least 3 hingga 4 genggam sayur-sayuran. Senang dia nak ingat. Kalau 1 genggam nasi, kalau betul-betul you pandai kontrol, you ambil 2 atau 3 genggam sayur-sayuran, termasuk ulam-ulam dan sebagainya. Boleh tak sampai belacan?
Kalau dah sikit-sikit, kalau you tak sakit, gout dan sebagainya, tak apa. Kalau you jenis penyakit macam saya, tak boleh belacan, tak salah kan? Okey. Sebab apa? Dia ada ikan bilis. Ikan bilis tu ada mata. Okey. Ini semua ada kaitan dengan fasting jenis DND fasting. Sebab kadang-kadang orang kata, doktor, kenapa saya lagi bulan Ramadan saya lagi gemuk? Yang tu pun boleh saya cerita. Dan sebenarnya you tahu kenapa pun kan. Isunya isu yang apa masuk selepas you buka puasa tu. Itu yang penting. Maka sekarang tiba masanya saya nak bagi yang betul-betul serius lepas pada pukul 8 malam, paling lambat 8 malam, berarti sebelum isyak tu you dah bersedia, dan bila masuk isyak nanti you dah mula berpuasa malam. Nanti orang marah saya pula ajar puasa pelik-pelik macam ni. Tapi ini serius, sebab apa? Kita nak membiasakan diri supaya kita tidak makan malam. Kajian dah dibuatkan apabila malam tu dikosongkan perut kita awal 2-3 jam sebelum kita tidur, maka kita akan dapat pencernaan, dan bakteria kita yang penat bekerja waktu siang tu, dia cukup masa untuk ambil waktu, takes their time to proses kita punya makanan, dan kita banyak lagi hormon-hormon yang dia nak keluarkan, vitamin-vitamin yang nak keluarkan. Itu yang saya masukkan, bila berpuasa kita boleh meningkatkan kita punya immunity. Sebab apa? Kerja utama untuk dapatkan immunity 70% datangnya daripada mana? Daripada bakteria dalam usus kita. So kita kena bagi waktu minimum berapa jam? Siapa tahu? Ini yang dinamakan puasa 12 jam. Hari biasa okey. Belum cerita puasa sunat lagi, sabar. So 8 sampai pukul apa? Siapa tahu? Kalau 8 malam kita dah tutup restoran kita, sampai pukul apa? Cepat, sampai pukul 8 pagi lah. Jadi kita boleh sabar tak? 8 pagi, kita bangun tahajud dan sebagainya. Boleh tak kita dahaga dan sebagainya? Boleh tak? Sebelum tidur pun kalau dahaga, boleh minum. Okey? Tak ada salah. Minum air kosong. Puasa ni dipanggil puasa yang dibenarkan minum air kosong. Berarti you sebenarnya boleh puasa setiap hari tak kalau saya suruh buat macam ni? 8 pagi, malam. Siapa yang nak start daripada 7.30 pun boleh. Okey, bahkan kalau you boleh ikut style sebelum maghrib you dah makan you punya dinner, berarti katakan pukul 7 you start puasa, besok pagi pukul 7 you dah boleh ambil you punya breakfast dah. Faham tak? Tapi breakfast kita pun saya kata apa? Mulakan dengan apa dulu? Garam dengan air, lepas tu buah-buahan. Sampai pukul 12 besok, sampailah tengah hari makan balik yang 2 genggam makanan resmi kita yang tidak ada susu, tidak ada gula, tidak ada daging. Lepas tu 3 atau 4 genggam, always lebih daripada genggaman you punya karbohidrat tu. Okey, tidak ada susu, tidak ada gula, tidak ada daging, tinggal karbohidrat je lah, kan, betul tak? Tapi karbohidrat yang berserat, berarti seperti inilah, macam gandum, macam saya kata nasi perang kalau boleh, kan. Kalau nasi putih pun tak apa, no problem. Okey, lagi bagus nasi tu biar sejuk dulu, jangan panas-panas makan. Saya ulang, nasi tu biar sejuk dahulu. Baik, habis. Itu satu style untuk orang yang baru nak belajar buat DND. Okey, kalau boleh, step nombor 2, semua boleh ikut. Step nombor 2 ialah you belajar puasa tambahan siang. Yang ini kita boleh kombinasi dengan hari Isnin dan hari Khamis yang kita buat sentiasa untuk apa? Untuk buat sunat Isnin dan puasa Khamis tu, kan. Bezanya sekarang ialah you sambung buat macam saya cerita tadi. Tetapi tadi you boleh makan buah, you boleh makan nasi ataupun dengan ulam, dengan sayur semua, kan. Petang boleh makan ubi lagi sekali semua, kan. Sekarang tak boleh lah sebab you puasa. Puasa macam betul lah, daripada subuh sampai kita punya maghrib tu kita puasa macam biasa. Niat puasa, niat betul-betul puasa sunat, no problem. Jadi ini ada kesamaannya bila puasa Ramadan nanti. Bezanya ialah bila you buka puasa, nak sahur dulu, nak cerita ke nak buka puasa dulu? Saya cerita kalau you niat besok nak puasa, kita start daripada petang ni, apa nak buat? Cara contoh, katakan besok hari Isnin, besok hari Khamis. Okay, good. So malam ni kita dah niat nak puasa besok, puasa sunat, fine. Okay, so kita buat macam mana? Kita makan macam kita makan biasa. Malamnya apa?
nasi tadi ataupun ubi tadi, ataupun nak buat wrap ke apa-apa sikit boleh, tak ada masalah. Buat macam popiah tu boleh, no problem. Kalau you boring sangat, you nak buat rojak ke buah banyak-banyak tu, no problem. Tetapi yang penting sekali, sayur tu mesti lebih daripada karbohidrat. Habis you dah makan, saya kata pukul 8 you tutup kedai, betul tak? Bila you tutup kedai, malam tu you bangun pukul 4.30, katakan you nak tahajud, nak sahur. Pukul 5 tu you nak sahur, you sahur macam you punya breakfast. Apa you ambil untuk breakfast? Air secukupnya, kan saya kata 500 ml. Jadi you campur-campur dengan yang semalam you makan tu mesti 1500 ml juga, 3 botol. Malam tadi you dah ambil 2 botol air, ni breakfast ni you ambil 1 botol air. Air mesti cukup. Kalau nak ganti air tu dengan air kelapa boleh, ataupun jus pun boleh, asalkan 500 ml tu dah cover. So you makan macam breakfast, bukan makan macam kita punya sahur biasa. Jadi macam breakfast kita yang mengikut D&D fasting, breakfast apa? Cuma dengan air dan garam tadi, lepas tu banyakkan buah-buahan. Dan buah-buahan tu banyakkan jenisnya. Nak bagi kenyang, ambil lebih banyak benda yang mengenyangkan seperti pisang, apa yang kenyang, tembikai kenyang tak? Timun-timun, buah-buahan, carrot-carrot, termasuk sayur-sayur yang mengenyangkan lah. Ubi-ubi semua tu dibenarkan. Cuma tak digalakkan bernasi atau berroti dan sebagainya. Please. You rasa-rasa you boleh ikut tak ni? Oi, banyak disiplin. Makan tak ada limit tau. Bukan saya kata you cuma ambil 2 genggam. Kalau you rasa you nak kena makan 3 genggam, ambillah 3 genggam. You punya karbohidrat tu. Tapi dia punya sayur mesti lebih pada 3 genggam. Macam tu, senang ingat. Kalau ni 3, yang ni mungkin 5 genggam. Makanlah lagi. Tak boleh makan, you buat jus. Okay. So, besok pagi, bila datang dah subuh, you dah tak boleh kan. You puasa macam biasalah. So, yang paling penting, garam, air dengan you punya sayur-sayuran dan buah-buahan. Cukup. Bila besok petang you nak buka puasa, ramai orang tanya, nak buat macam mana buka puasa ni? Terus nak langgar dengan nasi ke? Tak. You buka puasa mesti dengan garam, dengan air juga. Lepas tu, kalau ada kurma, macam sunat kita kan, ambil 3 biji atau 5 biji atau 7 biji tu, ambil lah. Okay? Lepas tu, pergi maghrib dulu. Baru you makan you punya dinner. Dinner macam biasa, kalau 2 genggam nasi, 3-4 genggam you punya sayur-sayuran yang menghijau, termasuklah you punya ulam-ulam dan sebagainya. You boleh buat macam tu tak? Macam mana nak bagi tidak bosan dan tidak rasa frust? Kadang-kadang sampai ada lagu keroncong dalam perut, macam mana malam-malam tu kadang-kadang you tak biasa ikut perangai saya puasa malam ni kan, dan besok dah nak puasa siang pula, you you dibenarkan ambil benda-benda seperti buah-buahan balik. You boleh ambil air balik. You boleh ambil jus boleh. You boleh ambil kacang-kacang pun. Anytime you lapar, belah waktu yang you dibenarkan makan tu, carilah kacang-kacang seperti kacang kuda, kacang walnut, especially Brazil nut. Yalah, mahal sikit lah, tapi kacang kuda lah senang, okay? Ataupun you banyak main dengan biji selasih ataupun biji chia seed. Ikut-ikutlah, ya. So, cukup. Jadi kalau you amalkan macam tu, banyakkan honey supaya you rasa manis, sedap, ya. You buat sendiri dengan halia, banyakkan bawang, banyakkan cendawan, semua tu. Pandai-pandailah, sebab selagi mana dia tak ada mata, tak ada kaki, buatlah apa pun you suka, makanlah. Saya tidak ada berapa gram you boleh limit. You makan banyak mana pun you akan kurus. Saya ulang, you makan banyak mana pun you akan kurus. Sebab apa? Cara kita puasa malam dan kita puasa siang tu cukup, dengan sunatnya kita dapat pahala lagi, cukup untuk you dapat 3 manfaat sekaligus. Nombor 1, kuatkan immunity. Tadi saya kata 2 je kan, tapi you dapat lebih pada 2 sebenarnya. Immunity itu confirm naik semangat lawan virus semua tu. Nombor 2, you akan dapat pengurusan badan. Bukan cuma kurus badan, pengurusan, management of your body weight. Jadi you nampak turun dah 5 kilo, 1 bulan kalau you buat cara saya ni, kalau tak turun 4-5 kilo, you tak buat tau. You cuma dengar je. Yalah, kalau curi-curi seminggu 2 kali, you makan balik macam biasa, tak apa. Maklumlah kita ni manusia biasa. You masih lagi terliur tengok ayam tu kan. Padahal saya berapa kali kata, ayam tu is something that you have to be very careful. Tak payahlah saya cerita lebih-lebih, nanti orang marah pula nanti. Semua jenis yang ada pellet makanannya, semua yang kena injection, semua ada growth hormone, semua ada antibiotik, you faham lah. Jadi sebenarnya kita hari-hari makan antibiotik. Tapi macam mana kita punya body nak kuat immunity, betul tak?
Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu hari ini. Secara kesimpulannya, ikut pagi air dengan garam, lepas tu buah-buahan, tengah hari sayur, always lebih daripada karbohidrat yang berserat tu, asalkan tak ada gula, tak ada susu, tak ada daging, maksudnya yang tak ada bermata atau berkaki, kamu makanlah banyak mana pun, dia takkan gemuk. Don't worry. Setengah orang takutlah doktor nak makan lebih sikit nasi, nak makan lebih sikit bubur-bubur yang tak ada gula lah kan. Masuk santan boleh tak? Boleh santan, sebab santan tak ada mata, tak ada kaki. Betul tak? You jangan risaulah. Makan je, okey. Embut-embut kelapa ke, rebung ke, semua boleh tak? Boleh. Tak ada mata, tak ada kaki, makanlah kamu banyak mana pun. Okey. Tauge ke, sprouts ke, semua jenis ke, kacang ke, bende ke, terung ke, makan, no problem. Okay. So kena beranikan dirilah, cuba-cuba. Cukup dulu saudara saya sekalian. Saya merasakan dah lama ni saya ada lagi pesakit yang saya janji nak jawab telefon tadi. Dia dah telefon, minta maaf saya terlajak cerita ni. Selalunya pesakit mereka saya bagi peluang untuk online dengan saya. Jadi bagi mereka yang berkeperluan bantuan saya, sila telefon PM saya punya admin, kata nak bercakap dengan doktor. Ada cara kita bagi setiap orang 20 minit, 30 minit macam tu lah. Cukup dulu Okey, so soalan why mention tak ada mata, tak ada kaki. Tak, maksudnya benda yang berdaging lah. Kadang-kadang orang tanya macam-macam. Saya selalu kata, kalau dia tanya, doktor, yang ni boleh makan tak? Saya kata, dia ada mata atau ada kaki tak? Kalau ada mata, ada kaki, untuk tujuan DND fasting ni, tolong tolak ke tepi dahulu. Waktu-waktu hari yang you nak cheat day, hari yang tak mau ikut cakap, silakan. You nak makan apa pun, ada mata ke, ada kaki ke, ada ekor ke, silakan. Itu bukan masalah saya, kan? Tempe boleh, sebab dia tak ada mata, tak ada kaki, no problem. Okay? Kecuali kalau tempe tu memang you rasa tak bersih dan sebagainya, sebab tengok juga pembuat dia macam mana, kan? Cukup cuma saya ada sikit nasihat pada anda sekalian yang kadang-kadang you merasakan you tak cukup vitamin atau mineral. Kadang-kadang you makan tu, maklum saja kan, baru belajar buat ni, you boleh suplemen. Saya sendiri, walaupun saya berhati-hati, saya juga suplemen. You tahu kan, saya suplemen selalunya dengan apa? Dengan R-Extra ataupun dengan Fiber Up untuk jaga probiotik saya, dan otak kita dan pembuluh darah kita selalu saya jaga dengan sacha inci oil. Dan kebelakangan ni saya buat untuk lawan immunity saya lah, nak bagi kuat, selain pada berpuasa macam ni ataupun puasa malam. Memang lepas pukul 8 saya memang jaga betul, sebab saya nak buat hari-hari benda tu. Sebab masa tidur kita tak payah fikir lapar lagi dah, kan. So saya keluarkan DND Immunex, kan, untuk lawan supaya imun kita tu lagi ditambah kuat. Dan saya tak lupa kepada matahari. Anda yang ikut saya pagi-pagi, setiap pagi, kalau siapa sudi, sila ikut saya dalam pukul 6.58, 6.55 tu, bergantung matahari naik pukul berapa, you boleh join saya. Tak ada apa-apa cerita yang serius masa tu, cuma untuk menikmati matahari pagi, cukup cantik. Telur tak ada mata, tak ada kaki, tapi dia ada mak, ada bapak, jaga baik-baik. Maksudnya dia ada asal-usulnya daripada binatang. Ini untuk tujuan sementara. Kalau you dah sihat walafiat, you nak ambil telur 3 kali seminggu pun tak ada masalah. Saya tidak dan saya tak akan mengharamkan benda yang halal. Tak mungkinlah saya orang yang betul nak cakap macam tu. Cuma dari segi kesihatan, saya cerita ini kan, you dah tahu apa banyak. Sebab tu ada omega 8, kan, ada orang yang jaga organic egg. Pasal apa? Sebab dia tahu mak ayam tu sebenarnya makanan apa dia bagi tu dalam tu, kan. Dedak-dedak dia ada bahan-bahan yang menggemukkan cepat semua tu. Siaplah. Okey dah bagi like sikit kat doktor. Okey, yes. Siapa yang suka bagi like silakan. Alhamdulillah. Siapa yang suka love sila bagikan. Kita dah habis cerita. Hari ni saya nak jawab cuma satu soalan je. Sebab saya masih berhutang dengan pesakit saya yang tengah menunggu. Kesian dia orang. Dia orang ni semua yang dah ada
ialah penyakit-penyakit kanser, penyakit yang kidney tak boleh, ataupun inilah diabetes dan sebagainya, kesian. Penyakit yang kronik-kronik lah. Anda yang sihat-sihat ni ikut sebelum sakit lagi bagus. Yang saya cerita ni, Masya Allah, you harus berterima kasih kalau Tuhan belum lagi bagi dugaan yang teruk-teruk. Dan saya mengharapkan you semua sihat walafiat. Okey, cukup ya. Ikan bagaimana, Dok? Ikan kalau you tengah nak ikut saya punya program ni, tunggu ke tepi dulu. Okey. Tapi kalau nak cubit-cubit, kalau husband you tengok you air liur keluar tu, you cubitlah sikit, tak apa. Saya ni nampak macam serius, tapi saya pun makan daging juga. Saya pun makan ikan juga, tapi tak adalah hari-hari, tak boleh. Memang tak boleh. Orang yang berumur macam saya dan dah ada kanser sampai 2 kali dan ada gout lagi, memang Tuhan suruh saya berjaga-jaga. Mungkin sebab itulah saya ada ilmu sikit untuk cerita kat you. Kalau saya sihat walafiat, mungkin saya tak minat pun nak belajar apa-apa. Orang kan memang macam tu. Bila you sihat, you tak akan peduli. Bila sakit, baru you nak peduli. Saya ajak you, ramai-ramai, kita belajar mempertahankan diri. Hindar lebih baik daripada merawat. Klinik saya kat mana, Zalidah? Klinik saya kat Petaling Jaya. Tapi sekarang saya tutup dulu. Tapi saya buka online. So you call saya punya office ataupun admin saya, dia akan bagi nama nurse saya. Nurse saya akan bagi time. Dan time tu nanti saya akan dapat number you, saya akan call you. Live. Saya buat WhatsApp live. Boleh Okey, right. Makan kuah-kuah haja dan daging atau ikan boleh ke? Yes. Yang ada daging, boleh. Kuah tu boleh, no problem. Okey. You nak tahu kan apa yang boleh makan semua? Pajeri semua boleh. Dal semua boleh. Dalca semua boleh. Belajar-belajarlah buat perangai makanan-makanan Indian tanduri punya style. Bukan tanduri tu. Dia punya, orang panggil? Palak pani. Itu pun ada cheese dan sebagainya. You tak salah makan cheese tu kan. You makan dia punya bayam tu. No problem. Okay. Buang air besar berdarah. Boleh amalkan diet ni, bagus sekali. You kalau amalkan ni, kalau berak berdarah tu bukan masalah yang besar sangat sampai kanser semua tu. Bahkan kanser pun saya ajar you all pakai diet ni. Cuma mereka tu saya ada cara lain lagi, tambahan makanan, suplemen yang kuat-kuat, sebab mereka tu perlukan banyak army dia, polis dia dan doktor dalaman dia kena diperkuatkan. So kalau berak berdarah mungkin buasir, kita kena cek cara pemakanan. Cara yang saya cerita ni boleh menyelesaikan. Di Germany saya nak cerita kat you, orang bayar beribu-ribu ringgit nak dengar lecture macam I ni. Tapi dia tak boleh lecture macam ni, dia kena bagi kat you duduk dalam tempat macam dia punya hotel tu, macam dia punya resort tu, bayarlah kau. Satu hari 1,000 ke 2,000 ringgit. Duduk sampai 3-4 minggu. Dia ajar you puasa sampai 15 hari. Puasalah kamu 15 hari. Dipaksa, dipegang tangan, diinjek, dia check apa you punya vitamin semua tu. Lepas tu make sure dia ambil blood pressure semua. Nampak cantik lah. Tapi bila you dengar dengan I ni, sebab you tak I pegang tangan, I tak cekik you bila you curi-curi makan, maka you takkan nak ikut sangat. Orang bayar duit untuk buat program yang I cerita ni. Bukanlah saya membesarkan cerita saya, tak. Tapi sebab kadang-kadang benda free, you rasa macam tak ada value kan. Saya percaya bagi mereka yang sakit, anda yang pernah berjumpa dengan saya, you faham betapa seriusnya kita menjaga pemakanan dari sudut yang dinamakan DND fasting. Okey. Cukup dulu. Okey, jangan lupa kita dah bersedia nak puasa nanti. Kita belajar dulu buat puasa malam, lepas tu terus puasa sunat. Lepas puasa sunat, kita puasa yang wajib. Habis cerita. Kalau tak kurus juga, bukan salah puasa tu, salah apa you buat lepas you buka puasa. You tak ikut dia punya amalan, air dulu, buah, lepas tu karbohidrat dan banyak sayur-sayur. Cukup. Anemia, dok, apa betul? Cek dulu ada perdarahan tak kat mana-mana dalam badan you. Nombor 2, cek pemakanan tu cukup tak sayur-sayur yang menghijau. Okey, nombor 3, make sure that you cukup vitamin dan mineral. Okey, cuba ambil R extra ni, cukup mineral. Dan habis-habis cerita, pastikan you mesti ada yang dinamakan fiber up dengan sacha inchi oil. 3 ni saja sebagai suplemen, insya-Allah. Maklumlah dalam kita berpuasa DND fasting ni, kadang-kadang kita
masakan kita pun kadang-kadang tak banyak variety, so kadang-kadang kita pun jadi bosan, kita makan tak makan, maka kita kena, itu sebabnya kita kena suplemen, itu saja. Tapi kalau you disiplin, you betul ada banyak jenis makanan, buah-buahan, sayuran semua tu, tak perlu suplemen apa-apa. Betul? Bye. Terima kasih, kita jumpa lagi. Alright, jumpa lagi ya. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So, yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So, apa you kena buat? You layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.